Okay, so Assalamualaikum. Today I'm going to discuss with you the chapter 8, rotation of rigid body. Okay, ataupun putaran jasad tegar. This chapter kita belajar, kita nak buat assignment. Ada satu assignment yang menyumbangkan 10%. Markah awak, markah video awak. So this topic talking about kita nak discuss ada 4 subtopic which is rotational kinematic, equilibrium of rigid body, rotational dynamic dan conservation of angular momentum. Jadi mula-mula kita tengok dulu rotational kinematic. This topic ni dia lebih kurang macam linear motion jugalah. Kalau belajar linear motion kan ada formula V equals to U plus AP and so on. So dia formula C ni, nombor soal problem related ni, formula ni sebenarnya sama daripada analogi yang linear motion tu juga. Cuma rotational gerakan putaran. So sebelum kita nak lanjutkan lagi, kita kena faham gerakan putaran tu macam mana, apa contoh dia. Okay, contoh dia boleh tengok gasing ataupun boleh tengok kipas ceiling fan atau kipas di silin awak tu dia berpusing kan, itu buat gerakan rotational sebenarnya. Jadi dalam topik ni kita kena faham mengenai konsep angular displacement. Displacement tu sesaran sudut, angular displacement, angular velocity, instantaneous angular velocity, average angular acceleration. So simbol-simbol ni kena biasa tengoklah. Theta ini simbol ni kita panggil omega, kita panggil omega, kena tahulah. So ada hubungan di antara linear motion dengan rotational. Okay, so dah formula tu lah. So next kita pergi tengoklah tajuk dia. So what is rotational? Okay. And the rigid body, all of the particle move in the circular motion. All particle move in circular motion. That's why dipanggil rotational. All particle. Maknanya the whole body tu buatkan gerakan putaran, buat gerakan circular motion, maka kita panggil dia rotational motion. Okay. So kita terlibat di sini contoh CD CD. Disk kalau dia rotate ni, so dia berpusing sama ada clockwise ataupun anti-clockwise, sama ikut arah jam ataupun lawak arah jam anti-clockwise. So itu kita panggil kita kata gerakan rotational. So kalau perhatikan kita nampak di sini ada simbol S, ni theta r radius, okay, ataupun jarak daripada point ke center of the rotation. So this formula theta equals to r over S over R ataupun S equals to R. S tu apa cikgu? R length. Okay. We know that one revolution ataupun satu putaran adalah bersamaan dengan 360 darjah ataupun 2 pi radian. So either dia ni lawan jam ni anti-clockwise or clockwise dia punya arah putaran. Okay, next. So average angular velocity which is the rate of change angular displacement. So theta over t. So theta ni sebut theta ni adalah angular displacement. So kena tahu unit bila sebut angular displacement apa unit dia. So unit dia adalah radian. Okey. Kalau angular velocity unit dia adalah radian second negative 2. Okey. Unit dia radian second negative 2. Kena tahu unit. Okay, next. Instantaneous. Bila sebut perkataan instantaneous, kita tahu kita dapat at particular time. At particular time, dia punya apa panggil? At certain time. Velocity at certain time. Okay. So, and then you have to know how to convert unit RPM, revolution per minute. Okay. So, nak tukar pada radian per second must be 2 pi over 60 lah darab. Okay, now. So, the given here ada equation di sini. Equation untuk angular displacement. Soalannya dan minta awak cari the angle theta in degree at time 2.2 to 4.8. So nak cari nilai theta ni kan. Masuk je nilai dalam tu. Masuk sahaja. So bila awak masuk dalam radian nak tukar pada degree. Darat 180 bagi pi ataupun you boleh juga darat 360 darjah bahagi 2 pi pun boleh juga, sama je. Okay, next. Kalau kita nak tahu dia berapa jauh dia bergerak dari segi linear dia, jarak linear dia, kita guna formula S R theta. Okay, saya boleh faham. So average angular velocity adalah
purata. Kita ambil displacement final tolak displacement initial. Theta final tolak theta initial divide time interval lah. Perubahan masa. Okay. So, kalau nak tukar kepada radian per second, nak tukar pada RPM pun boleh tengoklah soalan minta. Kalau soalan tak minta tukar, tak payahlah nak tukar. Okay. Instantaneous angular velocity, maksudnya kalau nak cari yang ni, you kena differentiate. Differentiate theta tadi. You kena buat pembezaan. Okay, macam mana buat pembezaan dia? Macam you buat pembezaan nilai. Okay, macam you belajar, kalau you beza yang ni, you dapat apa? Katalah ni nilai dia dy over dx belajar kan. So caranya adalah yang ni pergi depan kan. So dapat 3 darab 2x, 3 tolak 1. So you dapat 6x squared. Betul tak? Sama dalam kes ni. Cara dia punya differentiate dia senang saja. Okay, theta over t. So 2 ni pergi depan. So 2 darab 5 darab t. T kedua tolak 1 indeks dia. Tolak. Differentiate t dapat 1. So, you dapat 10t tolak 1. Dia punya equation. Boleh faham? So, masukkan nilai t sama dengan 3 second ni dapatlah instantaneous angular velocity. Okay, untuk contoh ni diver make 2.5 revolution on the way down. Okay, dia buat gerakan putaran semua jatuh kan. Macam pedal random tu kan dia buat. So, dia nak cari average angular velocity. Jadi kita belajar tadi nak dapat average angular velocity, average angular velocity during that dive. Kita kena tahu masa dia jatuh dulu. So kita guna ini, dia buat gerakan jatuh bebas ya. So kita boleh cari masa guna free fall. Dapat tu barulah kita buat nak kira nilai average. So kita nak tahu berapa kali dia berpusing, berapa radian. Okay, lepas divide dengan time. Sebab dia kata berapa kali pusing, dia cakap 2.5 revolution. 2.5 revolution bersamaan dengan 5 pi radian. Sebab 1 revolution bersamaan dengan 2 pi. Jadi kalau 2.5 RVE revolution sama dengan apa? You kena darab lah, iaitu 2.5 bahagi 1 darab dengan 2 pi. So itu yang dapat 5 pi radian tu. Okay, boleh faham Okay, next. Average angular acceleration, pecutan sudut. So di sini ada alpha. So sama juga perubahan angular velocity divide dengan time. So dia ada instantaneous. Kalau instantaneous you kena buat pembezaan ataupun differentiate dalam bahasa Inggeris satu equation. So kalau alpha tu positif maksudnya omega dia increase, dia macam kita memecut lah. Kalau alpha negatif maksud mengalami yang pecutan lah. Decreasing. Contoh waktu you switch off kipas angin kat sini dia makin perlahan tu, itu maksudnya angular speed dia semakin berkurang. Dia faham So untuk soalan ni bersama juga macam mana kita nak cari acceleration. So alpha sama juga buat pembezaan W tadi, omega tadi. So 3 pergi depan, so 3 darab 8 T. Kuasa indeks kena tolak 1, itu formula. Tolak 2T, 2 tolak 1 lah. So kita dapat 24 T squared minus 2T. Okay, itu equation untuk omega yang kita dapat lah, alpha untuk kita dapat alpha. Ini kalau kita nak cari instantaneous, kita kena buat macam ni. Tapi kalau kita nak cari average, kita kena tahu omega ataupun angular speed pada masa 2.2 second dengan 4.8 second. Kita kira separately. Lepas tu baru kita tolak dan kita divide. Ini untuk cari instantaneous soalan P. Ini untuk soalan P kita kena differentiate. Okay, boleh faham. Lepas tu masuk nilai T yang kita nak 3 second dalam equation ni. Okay, boleh faham. Settle. Okay, apa hubungan di antara rotational dengan linear? So, kita dapati bahawa kalau kita differentiate displacement, kita dapat V kan. Dan kita tahu S sama R theta. Kita masuk tempat S ni dengan R theta. So, di theta over dt, so that's why formula V equals to R omega. Okay, omega tu angular velocity. And next, sama juga dengan A, acceleration linear, R alpha. Ini centripetal acceleration. Ini centripetal, gerakan memusat. Acceleration yang kita belajar dalam chapter circular motion ni. Ini A linear. Ini macam A linear. Okay, A tangential pun boleh A tangential. Tangential. Okay. A tangential.
Okay, so kita nampak kronologi dia S dengan theta, U dengan laju awal, inertial velocity, laju awal dengan omega naught, final velocity. Kita guna simbol V untuk linear, untuk rotational kita guna simbol omega biasa. Ada juga dia orang tulis omega, boleh juga tulis omega final, boleh. Ini kita tulis omega initial pun boleh macam tu. So alpha pecutan, rotational dan time. So kalau awak buat perbandingan ya, kalau tengok A adalah pecutan, alpha juga pecutan untuk rotational. So V sama dengan omega, U dengan omega initial, A dengan alpha. So nampak tak dia punya formula dia? Senang je. S dengan theta. Angular displacement kan. So masuk saja. Dia dapat formula tu. Okay, contoh, a car travelling with the speed, velocity 70 meter per second in straight line. So, itu dia buat gerakan linear motion. Ini buat gerakan. So, the car, tayar kereta, kan kereta. So, kereta budunya. Okay, so ini kereta awak. So, this tayar ni buat gerakan rotational. So, the body kereta, kalau kita ambil satu tayar ni, so, dia punya speed kat ujung rim ni adalah V lah. So, V tu. V ni sama dengan 17 meter per second. So, macam mana kita nak dapat the number of revolution of the wheel ni? Berapa kali dia pusing dalam tempoh 5 second tu? Macam mana kita nak cari? Kita kena tahu. Okay, kelas. Macam mana kita nak dapat berapa kali tayar ni berpusing? Maknanya kalau tahu berapa kali berpusing, berapa kali revolution. Kalau tahu berapa kali putaran, ni bermaksud kita nak cari nilai theta dalam unit revolution. So, nak tahu theta ni, kita nak guna apply formula. Kita nak apply formula ni. Theta equals to ni, nak guna formula ni, kita kena ada initial velocity, kita kena ada alpha. Dua unknown ni. Sebab masa memang dia bagi dah. Masa lepas 5 second. So, kita nak cari omega initial, iaitu laju awal, angular speed, angular velocity. So, kita gunalah formula V sama dengan R omega. Kalau laju awal, dia sama R omega naught lah. So, ni kita masukkan, nilai ni semua wajib SI unit. Wajib dalam unit SI unit meter. Wajib SI unit. Kena SI unit, so meter. Okay, so masukkan nilai. So, you got initial velocity untuk angular. So, lepas tu masuk dalam formula A sama R alpha sebab dia dah bagi nilai A kat engkau. So, you got alpha dan masuk dalam formula tersebut dapatlah theta. Tapi theta ni dia you dapat tu unit radian tau. Tapi macam mana nak tukar pada revolution, you kena bahagi 2 part. Baru dapat dalam unit revolution ataupun putaran. Okay, next. Kalau kita nak cari angular speed pada selepas 5 second, mana omega final lah. Kita masukkan nilai tersebut dan kita dapat jawapan. Okay, saya rasa tak susah pun kan. Okay, next. Example 8.5. The wheel of bicycle made 30 revolution as the bicycle reduce speed uniformly. Nampak reduce speed. So, dia mengalami disaccelerate lah, angular deceleration. Dia dah cakap, apa nilai dia bagi kat kita ni? Ini dia bagi nilai theta, tapi dah unit revolution. So, kita nak kena tukar dia dalam bentuk radian. Kena darab dengan 2 pi. Baru dapat unit radian. So, maknanya kita dapat 60 pi radian. Okay, faham? So, uniformly 50 km per hour to 35 km/h. Ini pun awak kena tukar ni kepada unit meter. Kena tukar kepada unit meter per second. Ini tukar kepada unit meter. Wajib semua dalam unit SI. Calculate the angular acceleration. A lah. Alpha lah dia nak kan. Okay, tadi kita dah ada ni theta, kita ada R, kita ada U dalam unit meter per second. So, soalan minta cari alpha. Where is it alpha? So, U ni omega initial lah. Ini omega final kan. Omega O. Boleh omega initial kan. So, kita boleh guna formula mana untuk selesaikan dia. So, kita boleh guna formula. Kalau kita boleh guna formula omega square equals to what? Omega initial plus 2 alpha theta. Ini formula kita ambil. So, kita kena tukar setiap ni kepada bentuk omega lah. So, kena tukar satu-satu ni. Semua ni kena tukar dalam bentuk angular speed. So, kita guna formula hubungan V equals to R omega tu. Kita dapat nilai. Barulah kita masukkan dalam formula ini. So, bolehlah tahu alpha ada berapa sebab theta pun dalam unit radian. So, memang kita dapat negatif sebab dia slowing down. Dia slowing down. Ataupun decreasing. Decreasing dia punya speed ataupun velocity. Okey, soalan berikutnya dia minta awak cari the bicycle continue to decelerate this rate, determine the time taken for bicycle to stop. Mana last kali omega final dia 0. So berapa masa yang perlu diambil? So kita dapat omega initial kita berapa tadi?
Biasanya memang 39.7 saya baca soalan betul-betul. Dia nak additional time kan.